Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma ya jabbar as-samawati wal ard isrif 'anna shururahum waj'al shururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal quruna ya rabbal alamin. Allahumma ishfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan peluang kepada kita sama-sama kita mengikuti pengajian di dalam ruangan pengajian kita sebagai biasalah, iaitu pada perjumpaan kita sekali ni iaitu tentang masalah mustalahil hadis. Tiap-tiap hari Sabtu malam Ahad ni sebagaimana janjilah, iaitu kita nak masuk sedikit pengajian kita tentang masalah mustalahil hadis daripada kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis. Setelah daripada kita mengaji mari beberapa perjumpaan kali yang ke-21 dalam kali ni kita baca sampai kepada soalan yang ke-61, iaitu malam ni kita nak mula soalan yang ke-61 insya-Allah taala. Kita telah baca gidah 60 soalan. 60 soalan. Soalan ni sakut paut dengan gapo? Iaitu kita duk ngaji hari tu tentang masalah hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tak sabit daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ni soalan baru pula lah, iaitu yang nak cara tentang gapo. Ia kata hal tabarru'u zimmati bi zikri sanadil hadits ad-dha'if ma'a adami tanbihi ala dhalik. Adakah jadi soalan, adakah tabarru'uz zimmah, mana jadi terlepas diri kita
Adakah lepas? Tabarruk mana lepas? Zimmah mana diri tanggungjawab kita tu lepas macam mana? Bizikri, dengan kita sebutkan sanad-sanad hadis al-dhaif. Sebut sanad hadis dhaif saja. Wa'ri sanad. Haddasana, akhbarana. Tu mana sanad tu. Nampak tu tak? Sanad ni mana rantaian yang nak mensampaikan kepada matan. Tu mana sanad. Tu tak? Tu makna gitu. Makna orang mari tanya Tok Guru, kata adakah kita ni jadi lepas diri, lepas daripada tanggungjawab kita dengan kita semata-mata sebut sanad-sanad hadis yang dhaif, serta ketiadaan kita beri pengingatan di atas dimakian itu. Mana kata kita tak ada royak dengan cara jelas kata hadis tu adalah hadis yang tak sabit, hadis yang lemah sangat daripada hukuman-hukuman yang dihukumkan oleh para warasatul anbiya yang dia itu takhassus. Makna takhassus di sini makna kata dia itu duduk bicara tentang ahli hadis sungguh tu. Kita tak ada sebut dak perkataan mereka itu. Adakah lepas diri kita? Boleh sekadar tu? Nampak tu tak? Kita malah nak pergi hukum, kita wari sanad, lepas tu kita lepas pergi gitu. Boleh kata boleh? Soalan mari gitu. Jawab, ia kata la tatabarru az-zimmah. Tidak ada jenis apa nama lepas tanggungjawab. Tak jadi lepas tanggungjawab. Mana kata sakut dengan kita, tak lepas. Illa, tak lepas macam mana? Tak lepas kalau kita sebut sanad saja. Dengan ketiadaan kita bawa datang hukum daripada ulama-ulama Islam kita, rakyat kata hadis ni tak sabit. Wari daripada Imam Ahmad ke, daripada Imam Yahya bin Ma'in ke, daripada Imam Abi Zur'ah, Abi Hatim Razi, Abu Hatim, Ibnu Hibban, dan kemudian ni daripada Ibnu Mulaqin ke, daripada Ibnu Hajar Asqalani ke, daripada Imam Nawawi ke, daripada Ibnu Katsir ke, Zahabi ke, dan sebagainya. Daripada hukuman-hukuman yang disebutkan oleh para ulama tentang hadis. Tu makna kata tak lepasnya. Gapo tak lepas? Makna kata tak jadi habis tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita jadi tak habis. Illa malaikan idza kana dzalika baina ahli ilmi bil asanid. Malaikat kita sebut lagu tu apabila adalah perbuatan sedemikian itu di antara ahli-ahli ilmu dengan sanad-sanad. Makna kata orang yang alim pandai. Kalau sebut dapat orang yang alim pandai, ahli dia, tak apa. Tak apa. Kalau gitu tak apa. Supaya kita lah, kalau kita kecek sama-sama orang ngaji tu, kita tak kena duk hurai jadi banyak. Sekadar mana kita royak pun, kalau hurai jadi banyak, jadi jemu malah pula. Orang malah tak dengar. Sebab pakat erti belakang dah. Nampak? Supaya kita jadi tok guru mengajar sekolah. Misal kata mengajar ibtidai, dia kena hurai pasal kata banyak sikit, naik mutawassit, kurang sikit dalam arti kata puak ni ya ilmu kau naik sanawi kecek pandak-pandak gitu ya. Tu asal lah. Tapi kalau taknya faham juga, berhajat juga kepada gapo, kepada kena hurai, kepada kena menjelas, kepada kita kena mendetilkan masalah. Ya gitu. Tapi hak ni kita ulama raya kata, hak ni pun ahli hadis, hak ni pun ahli hadis, di kalangan majlis tu pun ahli hadis saja. 2, 3, 4 orang, 5 orang kata gilah. Maka kita waktu sanad yang dhaif tadi itu depan puak-puak ni. Maka tak ada gapo, tak sebut hukum pun tak apa, dia mau boleh reti dah. Tu faham tu tak? Tu. Ammal awam, ada pun orang awam. Awam ni makna lagu mana? Makna orang tak boleh nak tanya, tak boleh nak jawab. Tu makna awam. Awam ni makna orang tak kuasa nak buat soalan tanya pun dia tak pandai.
Kamar dia nak jawab jauh. Jawab mula-mula untuk diri dia. Yang nak pelepah tak boleh. Itu mana awam. Makna kata orang biasa. Apa tu dah? Orang awam tak ada mengaji mana. Tapi mereka ini bersih hati baik. Kalaulah dia ni berjumpa dengan alim ulama yang duduk di atas bantasan ahli sunnati wal jamaah, Masya Allah dia. Ia akan turut, akan ikut, akan sanjungkan akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya kalau dia tak jumpa dengan ulama-ulama umpama tu, maka dia ikut turut juga, sebab awam ni tidak ada tidak ada dasar yang dia bawa tu tentu. Dia bawa dia pengen kata tidak adanya tepat yang nak gantung malaikat orang hak alim depan dia. Kalau orang alim tu bawa jalan sunnah, maka pergi ikut sunnah. Kalau ada orang alim tu bawa pada jalan ni hak bukan sunnah, dia pergi ikut bukan sunnah. Ya gitu. Itu mana awam. Sebab tu awam ni dia ramai. Apa tak? Awam dia ramai sangat awam ni. Awam ni dia ramai. Maka awam ni asal dia orang molek, orang yang berjuruh, orang nak kepada kebaikan. Maka orang awam ni kalaulah kita pergi sebut depan dia hadis-hadis sekali dengan sanad. Hadis-hadis sekali dengan sanad, maka kita tak bawanya hukum mari terhadap sanad tertentu tadi tu, tak ada bawa hukum mari. Maka ulama kata fala yajuzu talbisu alaihim, maka tidak harus kita buat kesamaran di atas mereka itu. Makna tak boleh nak buat kesamaran di atas orang awam. Buat apa? Kerana orang awam ni nak tupai kita sebagai orang alim. Maka kita tak ada wari hukum, tak ada warinya orang panggil kata penjelasan daripada ulama kepada dia. Wajib orang hak kecek tadi, orang bawa hadis mari tu kena peringatan. Cuma dia tak wari. Maka walaupun kita sebutnya sanad saja depan orang awam, bawa sanad mari belaka. Depan orang awam, tetapi tak wari hukum, hak ni hukuman dihukumkan dalam agama kita kata haram, tak boleh. Tu tak boleh kita buat lagu tu. Kerana jadi kesamaran di atas orang-orang yang awam. Masalah hadis ni kena periak benar-benar. Sebab tu ahli sunnati wal jamaah ni ya cara masalah hadis. Ya gaduh masalah hadis. Ya tawak mudah-mudah lah. Ya tawak mudah-mudah. Awak apa? Kerana kalau kita buat mudah-mudah, kita tak lepas masuk dalam periksa Tuhan esok, tak lepas. Kita kata hadis, Nabi tak ada kata. Masalah sah. Sebab tu ahli sunnah ni dia takut tentang masalah dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu tak? Tu dia. Kemudian seterusnya gapo lagi nak kata di sini, iaitu Syekh kata waqad kuntu, dan sesungguhnya, iaitu kuntu di situ makna Syekh Mustafa lah. Syekh Mustafa kita, tuan guru kita ni kata waqad kuntu yauman, satu hari itu aku ni usallil jum'atah, aku semaya Jumaat. Semaya Jumaat mana kata semaya dengan ramai-ramai hari Jumaat tu lah. Cuma dia tak ada jadi tok khatib dak lah hari tu. Jadinya gapo? Jadi makmum. Waqad kuntu yauman usallil jum'ata, ya semaya Jumaat. Fi ba'dil masajidil kubra, dalam pada masjid yang besar. Memang dah negeri Arab ni masjid besar. Masjid ya padan dengan tuai lah dah. Makna kata masjid dia tu padan dengan tuai lah. Makna kata masjid ya buat bina ya besar, luas, tu masjid kubra. Dia kata wal masjidu ala asyaddihi fi mausimil haji. Seolah kata masjid tu ramai orang, seolah Allah kata masa musim haji. Masa musim haji ni mana ketaklah orang, ramailah orang. Tu maknanya gitu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala beri pada puak kita orang Islam kita semua ni
boleh pergi buat haji pula, akad bala petaka ni cepat daripada kita. Allahumma amin. Baik. Apabila Syekh nak royak kata dia ni pergi semaya jemaah di satu masjid yang besar, masjid orang ramai, seolah kata dalam musim haji lah. Wa idza bil khatib yakhtubu fi khutbatihi. Maka tiba-tiba Tok Khatib pun baca khutbah lah. Tok Khatib pun baca khutbah atas mimbar tu. Maka Khatib itu sebut dalam khutbah dia kata nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata sahabat sebagai rawi hadis hak tinggi, maka sebedalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebeda kata kana, jannibu ayuhal muslimun, sidang penonton peminat dengan molek nah, daripada kalangan orang-orang tua kita, ayah-ayah kita, nah, dan adik saudara-saudara kita, dia kata jannibu, jauh olehmu, masajidakum, masjid-masjid kamu, sibyanakum wa majaninakum. Seolah kata ia sebeda, seolah kata ia kata Nabi kata kena jauh oleh kamu orang yang berkenaan lah dengan masjid tadi tu, akan masjid-masjid kamu gapo jauh daripada budak-budak, kanak-kanak dan orang hak tak cukup akal. Suruh jauh daripada masjid. Nah, jauh daripada masjid. Hadis ni dihukumkan oleh Imam Al-Haythami di dalam kitab Majma' Az-Zawaid. Dia kata hadis ni hadis tak sabit, sebab ada di dalam rawi tadi itu, rawi hadis tu seorang nama Haris anak Nabhan. Ittifaq ulama hadis kata dia itu dhaif. Kata dia itu dhaif. Maka hadis ni seolah kata hadis yang tak gagah lah. Hadis yang Nabi SAW kita nak jazam tak boleh kata-kata 100%. Masalah hadis jangan kita jazam, jangan kita putus hati kata Nabi kata gini sungguh. Jangan. Terhadap hadis-hadis tak sabit ni. Kita kena dengarlah ulama kita kata. Suruh berjauh ke masjid-masjid anak-anak kita, budak-budak dan orang tak sempurna akal. Suruh jauh. Maka setengah-setengah daripada masjid ni amallah dengan hadis ni. Kata jangan wari lah budak-budak tu di masjid. Maka orang tak wari. Maka apabila tak wari ni, budak ni apabila tak mendekati masjid ni, seolah kata lama-lama ia besar lagi tak kenal. Jadi payah dalam nak betulnya nak pergi mari ke masjid tu, sebab berkesan dengan hadis-hadis tak sabit umpama ni. Adapun orang-orang tak sempurna tu tak apalah. Nampak tu tak? Tu. Maka Syekh kata fahaddathtuhu ba'da hadhihi al-khutbah. Maka aku pun bercakaplah selepas bercakaplah akan Tok Khatib tadi itu selepas daripada khutbah. Dia baca khutbah siap. Syekh ni masuk pergi jumpa dalam masjid, dalam bilik dia. Tok Khatib ni ada satu bilik dia, gah pintu nak masuk. Gah pintu nak masuk untuk apa? Untuk nak kecek dengan Tok Khatib tadi. Lalu Syekh Mustafa ni orang alim dalam masalah hadis. Dengan tidak ada syak dah dia ni. Lalu dia kata wa awdahtu lahu anna al-haditha, dan sesungguhnya aku pun menyatalah bagi Tok Khatib tadi itu bahwasanya hadis la yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh kata hadis antawari ni hadis tak sabit nah. Hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada kata dengan 100%. Nak kata, nak sandar ke Nabi ni jangan gaduh. Seolah gitu. Faqala li, maka Tok Khatib tu pun dia kata. Jawab baliklah. Wahal qulta innahu sahih? Ni makna kata, adakah mung tu Syekh Mustafa kata hadis tu hadis sahih? Sebab dia tahu kata Syekh ni ahli hadis. Yang tengok hadis tu dia tahu kata hadis ni sabit ke tak sabit ke macam mana, dia tengok tubik. Ahli dia supaya orang tengok emas tu lah.
Tengok pak, oh nampak tak sabit sungguh. Nampak tu tak? Nampak kata bukan dia sungguh. Tu maknanya gitu. Lalu ia tanya Syekh, murayat kata hadis tak sabit. Lepas tu di sisi mung tu sabit ke tak? Salah kata nak pusing. Nak dengar nasihat tu bahasa dia lah. Ni sorang sama sorang dah. Lalu saya kata unzur kaifa yahrubu minal bashar. Kita tengok cara nak berdalih daripada manusia ni lah mana. Tengok. Dia tahu cerak-cerak dah kata aku royak ni hadis ni tak sabit. Dia tanya aku pula kata, "Mu kata hadis tu sahih ke tak? Sabit ke tak?" Tengok dia kata. Ya jadi ya salah kata payah nak terima benda hak benar ni. Sebab benda-benar ni dia pahit dan nak boleh terima pun payah juga. Ya bukan mudah. Wa yadhunnu annahu najah. Dan sengka kata dia Tok Khatib tu, dia sengka kata diri dia apabila dia buat lagu tu dia nak jaya lah, mana terlepaslah diri dia daripada tu. Tu wallahu min waraihim muhit. Allah Ta'ala itu belakang daripada mereka itu dia meliputi. Mana Tuhan tahu. Kata hadis hak ku royak ni, ku royak dengan nasihat kepada mung ni hadis hak tak sabit sungguh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa mung tak nak terima nasihat daripada aku? Seolah gitulah Syekh kata. Nampak tu tak? Seolah gitulah. Itulah setengah daripadanya. Nak royak kata gapo? Nak royak kata hadis apabila tak sabit, apabila kita warinya sanad, pasti kita kena royak hukum. Sebab itulah tok-tok guru besar-besar dalam agama kita, ia tak beri kita royak hadis, malaikat kita kena mengiringi gapo? Kita kena mengiringi akan hukum selepas daripada kita royak hadis tu. Kita kena meringi. Wari bawa datang. Tok guru kata kan, tok guru hadis lah. Jangan dak ambil orang lain. Supaya kita nak naik sel, jangan dak ambil orang jual ikan rendah pisang tu, main dak guru tak leh. Tak gitu. Dia kena ambil tok apa nama, bomo guru lah. Mari naik sel sekali dengan kita untuk ni, dia kena tengok ahli dia. Kita jangan tukarlah. Ahli dalam ahli hadis, kita kena tanya. Hadis kena tanya ahli hadis. Fiqh tanya ahli fiqh. Ahli tauhid tanya ahli tauhid. Ahli lughah tanya ahli lughah. Ya gitu. Nampak tu tak? Tu dia. Itu setengah daripada soalan yang ke 61. 61. Tu dia. Soalan yang ke seterusnya iaitu soalan yang ke 62. Soalan yang ke 62. Mari kita tengok. Manhum, siapakah dia? Madhannatul ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah fi hadha zaman. Orang mari tanya Tok Guru, Tok Guru boleh cerita ke tak? Kata siapakah yang beripung kebanyakan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu' pelesu pada ini masa sekarang ni, duduk di mana? Seolah kata Tok Guru, tolong royak gambar sikit Kata orang yang banyak guna hadis dhaif, hadis hak lemah sungguh, dengan hadis pelesu ni, kebanyakan daripada kumpulan mana? Daripada kumpulan mana? Supaya nak kita jaga daripadanya. Ya bahasa dia, apabila kita ngaji, kita nak jauh dirilah daripada benda mudarat. Kerana hadis pelesu ni memang dah mudarat mata-mata dah kalau kita royak. Kalau kita nisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerak. Kita jadi masalah dengan Nabi hari akhirat esok, tentu dah tu, dengan tidak ada syak. Dengan tidak adanya gapo nama ragu gapo-gapo. Pak kita nak kedak diri kita masuk di dalam kebinasaan umpama tu, kita tak sah. Tu dia. Lalu Syekh jawab, dia kata, pada masa kita ni, orang yang banyak guna hadis pelesu dan hadis-hadis tak sabit ni, aghlabuhum, hak kebanyakan mereka itu. Bukan semua. Kata kebanyakan ni makna kata ghalib. Aghlabuhum, ghalib. Dia as-sufiyah. Orang tasawuf.
Tasawuf hak pesing mana? Hak pesing tak betul jalan. Hak betul jalan tak apalah, hak tak betul jalan. Tasawuf hak tak betul jalan. As-Sufiyah. Sufiyah ni mana kata mereka yang mencederungkan diri dia tu balik nak zuhud. Nampak tu tak? Asal molek tak? Molek. Cenderung diri dia kepada zuhud, mana kata tak ada. Jadi dunia tu tak ada berjerak masuk dalam hati. Asal dia tak apa. Akan tetapi orang panggil satu kumpulan yang timbul belakang-belakang ni orang panggil Sufiyah, yang dia itu bukan sekadar nak bersihkan diri sahaja dak. Bahkan ada balik belakang dia tu ada beberapa perkara-perkara yang umat Islam kita akan kena tahu juga perkara-perkara tu. Nah, dia boleh tahu maslahat-maslahat yang tertentu tu. Ya kita kena tahu juga duk belakang As-Sufiyah. Kenapa orang-orang hak bukan Islam daripada orang-orang barat ni dia setuju dan beri sokongan kepada mereka-mereka ini. Ya ada tu gapo-gapo. Nampak tu tak? Maka hak Syekh nak royak dengan cara ringkasnya, mana tu mereka ini lah yang gapo apa yang kata banyaknya guna hadis-hadis pelesu, hadis-hadis hak tak sabit. Cuba kita perhati di atas lidah dia. Apabila dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tanda. Kapan kita tanya alim ulama tentang hadis yang keluar daripada mulut orang yang nisbah diri dia kepada Sufiyah, kita tengok kata ulama nak jawab lagu mana. Nampak tu tak? Tengok kata ulama hadis nak wi lagu mana. Apabila ulama hadis beri banyak ke ia berdalih kata kan? Ia berdalih kata Nabi mai royak semalam. Kita mimpi jumpa dengan Nabi royak semalam. Golek ke gitu. Itu bukan hujah nah. Itu bukan hujah. Kalau itu hujah, ulama tak tulis kitab mustalahil hadis naik mari. Ulama tak takhrij. Takhrij ni makna kata periksa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Ulama tak ada buat kitab tentang masalah ilalil hadis, penyakit-penyakit hadis. Kenapa? Ulama buat kerana nak royak kata hadis kena pergi dengan ilmu. Siapa apa boleh royak kata aku jumpa dengan Nabi? Siapa apa boleh royak kata aku mimpi jumpa dengan Nabi? Itu bukan hujah. Hujah iaitu apa yang disusun mari oleh para ulama kita. Tetapi awamun nas, kebanyakan daripada manusia yang tidak ada mempunyai ilmu pengetahuan, ya terima. Daripada guru, daripada orang-orang yang dia berasa kata boleh jadi tempat kesikatan bagi dia, ya terima. Dia berasa kata ini adalah guru dia, ini adalah orang yang berasa kata dia tu percaya, ya terima. Itu apa yang kata benda yang jadi kemusnahan, jadi perkara-perkara yang umat Islam itu tak sepatutlah duduk situ. Kenapa? Kerana Islam kita ni dia nak gantung di perkara yang benar. Bukan kita gantung di perkara yang tidak benar. Walaupun ramai, akan tetapi ramai yang tidak adanya kualiti, kita nak buat apa? Hari ni Islam kita ramai pada dulu, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in. Akan tetapi pia yang boleh mengatasi kita? Islam ke bukan orang Islam? Cuba kita tanya. Kalau gitu ramai bukan tempat ukuran. Nampak tak? Bukan tempat ukuran, bukan tempat timbangan, bukan tempat yang nak ayat kata itu adalah betul dan kena. Tak. Nak ayat jadi jelas kepada umat Islam. Tapi alhamdulillah orang-orang sunnah kita ni, cara mikir dia ni jadi adanya dasar, adanya cara mikir yang cermelang daripada Alkitab wa Sunnah dan kawaid agama tentang masalah nak terimanya agama. Alhamdulillah di situ. Kita pujilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya awam,
Orang royak kata hadis daripada fulan ibnu fulan, maka Allah kata ya terima tu. Sebab apa? Sebab orang yang nisbah diri dia kepada ahli tasawuf ni hak tak benar ni, hak benar kita tak apalah. Hak tak benar ni orang awam berasa siqah terhadap dia. Seumpama saya duk royak sama-sama dah lah. Orang duk royak atas hadis usalli, Nabi hajar usalli. Cara kita nak semaya tadi itu ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Nabi hajar Fatimah usalli. Nisbah pada Bukhari dan Muslim. Daripada mereka yang nisbah diri dia kepada ahli sufi. Royak kata roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang apabila orang sebutnya, selawatnya, mengingatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan pergi. Rawahu Daraqutni, dia kata. Rawahu Daraqutni. Sebenar apabila kita tengok, kita lihat dalam Daraqutni, tak ada apa. Ini orang yang kata perkara yang tak benar. Perkara yang tak betul. Nampak tu tak? Seumpama tawassalu bijahi fa inna jahi azimun indallah. Itu bukan hadis. Itu tidak adanya ulama yang royak kata itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita dengar daripada orang yang nisbah diri kepada sufi royak kata itu hadis, kita orang awam percaya. Ini yang panggil kemusnahan yang besar sekali terhadap umat Islam apabila umat Islam itu duduk dalam keadaan itu. Kita tak mencela lah orang ahli tasawuf yang benar tu, ada bukan tak ada. Yang warak, yang nak kepada kemerdaan Allah Ta'ala sebagainya dan gitu dan gini ada. Akan tetapi kita kecek mereka yang nisbahkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi perkara yang tak benar. Nampak tu tak? Kemudian wa ba'dul jama'at, dan setengah-setengah daripada kumpulan-kumpulan yang nisbah pada diri dia jemaat Islamiyah. Jemaah tu jemaah ni, jemaah tu jemaah ni. Terkadang buat hadis-hadis yang palsu. Terkadang kalau kita dengar dah ke hari tu daripada jemaah Hanafiyah ni, orang kumpulan Abu Hanifah ni, buatnya hadis untuk nak celanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dan sebagainya. Buat hadis-hadis palsu untuk nak menggagahkan jemaah yang dia itu duduk. Ini adalah perkara yang tak sesuai, perkara yang tak layak bagi umat Islam itu nak berpegang dengannya, nak ambil ambil cara mikir lagu tu mai guna. Sikit banyak dia bukan tempat ukur. Nampak tu tak? Jangan kita duk gaduh kata sikit, gaduh kata banyak. Itu bukan ukuran. Ukuran ramai orang kena penyakit, nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah, kita tak kena, maka baik bagi kita. Banyak orang guna hadis tak sabit terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang percaya, kita tak percaya. Untung bagi kita, nikmat bagi kita. Bukan makna kata apabila ramai kenalah ke. Tak. Bukan lagu tu. Nampak tu tak? Sebab itulah tokoh-tokoh ulama ia duk beri peringatan. Orang yang tahu sungguh ni tak banyak. Orang yang amal dengan ilmu pun tak banyak. Sebab tu Tuhan kata wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit. Hamba yang pandai terima kasih tu sikit. Nampak tu tak? Wal firaqil al-munbathiqah anhum, dan kumpulan-kumpulan yang terpecah daripadanya. Kumpulan-kumpulan yang ada talian asal pecah tubik. Seumpama kita kata di dalam
kumpulan firaq Asy-Syiah pecah dalam tu tubik 18 pula. 18 kumpulan. Qadariyah pecah tubik 18 kumpulan. Nampak tu tak? Dan apa nama lagi, Al-Khawarij pecah tubik daripada tu beberapa kumpulan, tubik 18 kumpulan. Dan kumpulan-kumpulan yang baru-baru seumpama Almaniyun, Liberaliyun, Sufiyun. Sufi ni sampai ke 900 sekarang. 900 kumpulan seluruh dunia. Setengah-setengah kata banyak pada tu. Banyak. Kalau kita pergi di Mesir boleh tengok. Warna, pakaian warna ni, pakaian warna ni, lagu ni, cara wirid ya, cara lah. Banyak. Tanya ambil mana ni wirid ni? Nabi, mimpi Nabi royak. Ambil mana wirid ni? Nabi mai royak, kita jumpa dengan Nabi. Setengah-setengah hak Naqsyabandiyah telefon ke Nabi terus direct. Ya Allah. Ini apa yang kata perkara-perkara yang jadi kemunduran bagi umat Islam. Kalaulah boleh telefon ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam kita tak akan jatuh duk bawah orang bukan Islam. Ni memang hak ni. Kena sedar kita. Itu panggil apa nama, hasutan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati-hati orang Islam, hati-hati orang mukmin yang nak bawakan kepada kemunduran. Apa kita dapat daripada mereka tentang agama kita? Nampak tu tak? Apa kita dapat? Ini perkara yang kita kena mikir. Ya jumpa dengan Nabi, ya mimpi nampak Nabi, tapi ya buat gapo kepada umat Islam? Umat Islam duk susah sini, umat Islam duk susah sini, umat Islam duk susah sini. Mereka ini ada gapo? Buat kepada umat Islam. Kan mereka ini nanti tadah tangi ambil gini. Kan mereka ini infak. Cuba kita kira. Beri, tolong umat Islam. Cuba kita kira ngakak. Nampak tak? Kita ni bukan Syiah ni, kita alhamdulillah situ tu tempat yang jadi apa nama, nikmat besar dah. Kalau kita tengok dalam agama Syiah, dia buatkan tempat menazar bagi umat dia ni. Dalam tu orang duk menazar banyak mana? Dalam setahun tu boleh berapa habuan dunia? Banyak mana? Untuk nak apa nama orang panggil kata, untuk nak menghilangkan akal orang Islam daripada agama hak asal, dia buatnya rupa-rupa, cara-cara nak orang tu jadi terikat sampai kaburi habis kocek. Mengadakan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tak sabit, untuk nak menghilangkan akal-akal umat-umat Islam. Apabila hilang akal umat Islam akan jadi mangsa. Umat Islam akan jadi tertipu dengan perkara-perkara tersebut. Sebab tu kita sebagai orang sunnah, satu ya yang musuh Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak mengatasi. Kenapa? Kerana kita ada kitab Allah Taala dan kita ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita ada cara untuk nak faham Alkitab dan Sunnah. Haninglah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang dia itu gerung dan takut. Kita kena buat kerja. Dalam arti kata kena buat kajian, kena mikir, kena tanya, kena tengok, kena tilik. Bukan sekadar jadi pak turuk, bukan. Ini perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam kena gerak akal. Kalau akal kita tak gerak, nescaya apa yang kata, perkara-perkara tu jadi beku.
Apabila beku royak gapo apa tak lagi. Nampak tu tak? Sebab itulah kita ni tak sewa jadi mangsa. Sebab tu kita kena ngaji belajar. Kita tu jadi jelas molek cara kita nak terima hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak terima. Ikut daripada mana? Tok guru mana? Ustaz mana? Siapa pun asal kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nak terima. Tapi syarat benda tu benar sungguh. Benda tu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh. Kenapa? Kerana benda tu apabila kita ambil hak sungguh, ia jadi manfaat bagi diri kita. Kalau tak benar, seolah kata kita makan dawa, obat yang habis umur, ataupun obat yang tak kena dengan penyakit, ataupun obat yang tidak ada jaminan daripada Jabatan Kesihatan. Maka jadi mudaratlah bagi kita. Wallati tad'u fi nihayati amrihim ila at-tasawuf as-sarih. Mana kata akhir sekali yang mengajak kepada akhir urusan sekali, iaitu untuk nak jadi semata-mata nak jaganya jaganya kemaslahatan yang tertentu. Bukan nak jaga agama lah, nak jaga maslahatan yang tertentu. Ni kita tak usah kata kat orang lah, kita tilik diri kita ni. Kita orang Islam ya kena pandai tengok. Kata kat orang tak usah, tengok YouTube kata gapokah yang mereka ini nak. Tu tak? Tu. Waqad aktharat hadhihi at-tawaif min al-kadhib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu la yash'urun. Dan sesungguhnya kebanyakan kumpulan ini banyak apa? Banyak daripada mendustai di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sekiranya mereka itu tak terasa. Supaya kita jadi kalih, bahasa petani panggil kalih. Jadi dusta di atas Nabi ni jadi kebiasaan. Tak apa. Nampak tu tak? Sebab tu setengah daripada ulama Islam kita, iaitu Imam Ibn Jauzi, tuai kitab Al-Muntazim, kitab sejarah. Dia tulis satu kitab yang kita sebagai umat Islam ni elok belajar mengaji kitab tu. Dengar kata di negara Malaysia kita ni, saudara kita di sana ada syarah kitab nama Talbisul Iblis. Talbisul Iblis ada syarah di sana. Di negara kita ni tak ada pernah dengar lagi kata orang mana yang syarah. Di dalam tu dia nak membeza di antara orang yang tasawuf hak sungguh dengan tasawuf hak bukan hak sungguh. Nak beza. Nak waktu baik hak ni hak benar, hak ni tak benar. Supaya nak jadi Islam itu bersih daripada hak tak benar. Hak tak benar ni makna kata banyak dusta di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dia itu tak terkhabar. Tak terkhabar. Waktu baik hadis maudhu' tamu. Apabila orang kata ini hadis maudhu', dia kata maudhu' ni maudhu' di sisi ahli hadis ya. Bukan maudhu' di sisi ahli kita. Ahli kita ni dia ahli haqiqah ke ahli tu ahli ni, dia kata lagi ini apa yang kata cara pusingan putar belik dia untuk nak orang awam itu tu jadi hilang daripada ilmu pengetahuan yang patut dia itu beramal dengan ilmu tadi. Kalaulah itu jawapan kepada masyarakat umat Islam, apa bedanya ulama duk tulis kitab mustalahil hadis untuk nak periksanya hadis Nabi kata sabit kata tidak? Apa beda?
Bukhari tulis, Muslim tulis, Abu Daud tulis, Ibnu Salah tulis, Ibnu Hajar tulis. Nah, Ibnu Mulaqin tulis, Imam Nawawi tulis, Ibnu Katsir tulis, As-Suyuti tulis, As-Sakhawi tulis. Apa beza? Apa beza kitab-kitab yang ulama kita tulis kitab tu? Untuk nak periksa kata ini hadis ke bukan hadis. Ya tiba-tiba kata itu ya maudhu' sungguh di sisi ahli hadis. Tapi di sisi ahli hakikah kita ni ya tak maudhu'. La ilaha illallah. Tidak ada pia pun di kalangan ulama ahli sungguh hak kecek umpama tu daripada kalangan ahli hadis. Nak tahu hadis kita tanya orang lain, ya tak kena. Kita sakit gigi, kita tanya orang jual kena pisau kan. Ya tak kena. Nak kita tanya doktor, nak kita tanya bomo dia. Nak tanya hukum halal haram, nak tanya tok guru. Nak tanya bab politik, kena kita tanya ahli hak pesimai politik tu. Ya berlainan hijau dalam Islam kita. Nak reti cara perniagaan, ya kena kita tanya ahli hak pesing perniagaan tu. Bukan makna kata kita tanya ikut kita nak tanya, ya bukan. Tu nah, ni nak kita faham jadi jelas lah sini. Jangan kita lari kacing. Nampak? Kita cak nak baca bahasa Arab, kena ngaji nahwu. Kalau kita tak ngaji hak ning, ya tak boleh nak baca. Aku nak baca bahasa Arab we pandai, lepas tu ngaji ke apa? Ngaji riyadhiyat masalah, ngaji kanisat. Cara kira hayabak lain. Ilmu juga hayabak lain. Han ni pun serupa masalah. Nampak tu tak? Han ni lalu kita faham molek. Nah, jangan kita terpedaya. Tu makna kata hadis ni kena dengar ahli hadis. Dengar dia. Ulama kita ada. Qawaid hak ulama kita buat ni siap sedia, tak ada gapo. Nampak tu nah? Ni kitab-kitab maudhu' pun kita telah kemuka gidah kepada umat masyarakat kita. Nah, kita telah kemuka gidah kepada umat masyarakat kita kata gapokah kitab-kitab hadis-hadis maudhu' yang ulama kita tulis mari. Ulama tulis buat apa? Kerana nak jagakan umat daripada hadis-hadis pelesu. Tiba-tiba kita kata ayat pelesu sungguh di sisi ahli hadis. Di sisi ahli kita, ahli hakikah ke ahli gapo kata lagi nama berbagai-bagai tu, ya tak maudhu'. Kalau gitu gak ulama kita tulis ni hampa. Lepas tu di mana kata nak ikut warasatul anbiya? Ini mana kata belawai. Di antara cara-cara mikir yang benar dengan cara-cara mikir yang tak benar. Boleh kecek gitu tu ya adalah. Kita sebagai awamun nas ni kena mikirlah. Nampak tu tak? Kena mikir. Dunia ni ya luah. Tepat ya luah. Sebab itulah apabila kita cari benar-benar, jumpa dengan benar-benar, ingat kata dunia ni ya luas, rezeki tu pun luas. Jangan kita pesan kata duknya rusing, rezeki nak buat lagu mana, nak duk di mana. Di dalam agama kita ya ada apa nama disyaratkan hijrah. Hijrah untuk nak jagakan agama. Hijrah untuk nak jaganya diri kita. Nak jagakan iman kita, agama kita, cara faham kita hak benar. Tu kena hijrah. Tak tu Nabi tak hijrah kepada negeri Madinah. InsyaAllah kita dekat-dekat nak masuk tahun barulah pula ni dah. Macam gitu. Walabbasat 'alal muslimin amra dinihim. Dan mereka itu buat kesamaran di atas orang Islam urusan agama mereka itu. Orang Islam ni faham molek dah, terutama orang awam nak kepada hadis yang sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam je nak, bukan tak sah. Akan tetapi dia ni sebab dengan harap
hati dia kepada orang yang tertentu gapo kata gilah, maka dengan sebab harap kepada orang yang tertentu, kita dengar gapo daripada orang tu, kita berasa kata ya belaka. Dalam Islam ya tak satu kaedah untuk kita nak terima benar-benar. Islam kata ketahui olehmu akan kebenaran, nescaya mu boleh tengok pia nak turut benar-benar. I'riful haq ta'rifu ahlah. Ketahui dulu kata benar-benar ni macam mana. Hadis bila nak jadi maudhu'? Ngaji. Hadis bila nak jadi sahih? Ngaji. Amba orang awam ya, Tok Guru. Amba ni orang awam. Awam sekadar bagaimana kita boleh buat kaji. Buat apa kena pergi lagu ni? Kerana kita duduk di dalam suasana yang penuh dengan perkara-perkara yang tak benar daripada perkataan nisbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai ulama duk tambih masalah ni, duk peringatan masalah ni. Maka kita kena beringat. Kita kena beringat diri kita. Daripada mana? Daripada perkara-perkara yang jadi benar tak benar tadi. Kita tak usah kata ke orang tu, tak usah kata kepada orang ni. Cuma kita ngaji ambil kaedah tak dalam otak kita. Hadis maudhu' ni alamat ya gini. Hadis maudhu' nak jadi ya sebab ni. Hadis hak tak maudhu' ya gini. Hadis hak sahih ya gini. Sebab tu kena mengaji. Saya yakin kata orang tempat kita ni rajin mengaji. Tapi kena mengaji betul dengan sistem. Betul dengan cara. Supaya apa? Supaya tubik natijah yang tak jadi salbiyah, yang rugi bagi kita. Hadis ni orang pakat nak belaka. Awak apa? Kerana orang panggil benih. Benih yang molek. Benih yang jadi keberkatan. Benih yang jadi sejuk hati. Tak sih? Tak ada pihak tak sih. Kalau benih pokok kayu hak molek-molek ni bubuk orang kita. Tak gitu. Demikian itu juga hadis. Kita nak dengar hak sungguh. Maka alhamdulillah hari ni ramai orang yang belajar masalah hadis. Maka kita tupai ilmu mereka dengan alasan. Sebab apa? Sebab kita nak pergi ngaji dengan orang, kita pun usaha. Orang yang nak ngajar kita pun, dia kena usaha juga. Macam mana? Dia kena buat tubik benda hak molek-molek kita, kita nanti terima daripada dia benda hak molek-molek daripada dia. Maka dia pun wari hak molek kita, kita pun terima hak molek daripada dia. Dapat keberkatan. Di antara orang mengaji dan orang mengajar. Maka apabila gitu umat Islam akan tubik jadi berenah. Jadi kemajuan ada. Kehebatan ada. Keteguhan ada. Kemuliaan ada. Awak apa? Karena kita pergi dengan kena cara. Pak tu tak? Tu dia. Bal gapo lagi? Nasabu al-ada'ah liman arada an yatafaqqaha fid din. Terkadang bahkan mereka-mereka yang ada kemaslahatan, kepentingan apa-apa yang tertentu, Allah Ta'ala lah yang tahu tujuan mereka. Kita tak ada kata hak mana-mana ni. Kita kecek di atas ilmu pengetahuan yang tercatat di dalam buku. Akaknya bendera, agak seteru kalau bahasa petani. Agak seteru bagi mereka yang nak belajar wipah tentang urusan agama.
Terkadang orang kita ni dengan sebab ia kelama ia nak kepada perkara-perkara yang jadi manfaat bagi diri dia. Katanya ulama nafsi, orang kita ni ia tu akan nampak benar-benar. Kita tak usah susuk. Benar-benar akan nampak. Kenapa? Kerana benar-benar adalah cahaya. Cahaya ni kita nak pergi susuk mana? Ya nak susuk tak boleh. Dia cahaya. Kita katuk lampu setara mana, pelita setara mana. Ya akan nampak sebab ia cahaya. Maka apabila orang kita Tuhan capak di dalam hati dia benda hak benar tadi itu, dia berasa nak belajar dengan sungguh-sungguh apa yang dia itu duk tahu, apa yang dia itu duk faham, apa yang dia itu duk pegang, apa yang dia itu duk amal. Mari dana. Untuk apa tu? Untuk nak cek tengok. Supaya kita lah tengok di dalam agama kita. Tahun yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak wafat, berapa kali ia merajaah Quran dengan Jibril? Maratain, 2 kali. Nabi kita salah lagi ke baca Quran? Dah. Tapi kenapa ke Nabi itu tu hikmat gapo Allah Taala buat lagu tu kata kena merajaah dengan Jibril 2 kali? Kerana nak kembali semula. Kita dah semayang dah. Kena cek semula. Cukup dak rukun, cukup dak syarat. Puasa supaya juga. Hak kita duk pakai hadis ni darajat setara mana? Bukan suruh kita buat sendiri, kita tanya orang pandai. Tok Guru, hadis hak hamba dengar hak duk baca ni hadis ni macam mana tu? Hukum ia setara mana? Imam Nawawi kata rana terhadap hadis ni. Imam Suyuti katalah no. Ibnu Hajar katalah no. Tu kerja bagi siapa? Kerja bagi alim ulama yang kena dia tu waktu baik mari. Kalau yang murih kita pergi tanya dia yang murih kita. Itu apa yang tak sesuai bagi orang yang di guru nak murih pada anak murid apabila anak murid tanya, nak murih buat apa? Masalah gapo kita? Boleh gapo kita murih pada anak murid tanya, ini hadis setara darajat duk mana tok guru? Apa kita murih marah ke dia? Adakah kita duk nak taruh gapo? Cuba tanya diri kita. Anak murid belalah, tanya diri. Kita murih buat apa? Ini perkara-perkara yang nak wi kita itu sedar. Jangan murih. Oh mari tunggu nak tengok Oh hadis ni. Nanti dulu dah. Amba nak tengok dulu. Kata pia katik kata lagu ni. Ada belakang dah kitab-kitab ni. Tak apa. Mari semula nah. Tinggal hadis tak sini taswir mari buat tak apa. Protestant mari. Tarik kesan mari ni. Setara mana dah. Tak apa insya-Allah. Tok Guru nak waktu baik kata setara mana. Hak tahu ayat lagi. Hak tak tahu kita tangguh dulu. Ya gitu ya. Itu masalah ilmu. Nampak tu tak? Maka kita jangan agak seteru bagi mereka yang kanak nak tahu urusan agama. Jangan kita agak seteru. Jangan kita nak buat seteru dengan dia, nak marah dia. Jangan. Bukan kerja bagi alim ulama. Wa min jumlatihim, dan setengah daripada kumpulan mereka itu jugalah masuk dalam kumpulan hak suka buat hadis-hadis yang tak sabit resu di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidan jamaatul wa'adhir, iaitu kumpulan orang yang suka ceramah. Maaf lah bukan kita nak kata tak, tapi hak Tok Guru kita tulis mana di negara-negara luar ni orang yang suka ceramah ni terkadang wari hadis-hadis yang tak sabit untuk nak wisdak. Supaya kita lah buat makan ni tak pandai buah bicing. Bicing ni manfaat dah bagi diri manusia. Ittifaq. Doktor semua kata tak manfaat bagi diri manusia.
Juga hadis palsu tak manfaat bagi orang dengar kita. Orang dengar ceramah kita tak manfaat. Hadis palsu. Kita pula kena tanggungjawab depan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat mudahlah masalah ni. Dak royak mari ni nak lepas jawab teh kita depan tu esok. Royak dah ngaji daripada alim ulama, sebar pula ilmu. Supaya kata tak apa royak dah. Maka kita nak jadi orang ceramah, tengok molek nah hadis. Nak waris hadis banyak pun tak apa, tak ada masalah, tapi tengok molek. Ulama katalah mana nanti. Kalau kata dhaif jiddah, jangan kacau. Munkar tak sah. Syaz tak sah. Muttarib tak sah. Maudhu' lebih-lebih lagi lah. Nampak tu tak? Ha tu, perkara-perkara nak uji kita itu beringat. Kalau orang nak juga, ha tu lepas. Kita lepas dah daripadanya. Ya tanggung dengan Tuhan ambil. Oh tak nak tanggung nah. Orang kita dengar kita ceramah kau ramai, kau banyak dosa, kita kena tanggungjawab. Orang kau jelira dengan kita, ha azab ya kau sedih apa pedih dengan kita. Ha apa? Kita buat benda tak benar ke dia. Allahu akbar. Alladzina la yubali aghlabuhum bi sihhatil hadis min dha'fihi. Mereka yang tak padu, golek ke tak padu, tak ambil penting dengan nak royak kata nak pakai hadis-hadis yang sahih. Nak beza hadis yang sabit daripada hadis yang tak sabit. Hadis yang sabit daripada hadis yang tak sabit. Hadis sabit okey, wari banyak mana pun tak apa. Cuma wari sekadar manusia itu boleh faham. Tu cara kita nak pidato, nak berkhutbah, naknya apa nama lagi? Ceramah, mengajar dan sebagainya. Nak wari pada dengan akal fikir orang dengar tu. Kama dia Syekh kata wajazallahu Syekh Abdul Hamid Kaish. Balasan minta pohon Allah Subhanahu wa taala balasan baiklah terhadap Syekh Abdul Hamid Kaish ala ma quddima min khairil Islam. Di atas apa yang dia mendahului daripada kebaikan untuk agama Islam. Syekh Kaish ni salah seorang daripada ulama Mesir sebagai orang yang awal-awal, orang yang kemuka, kemocok dalam masalah berpidato, berkhutbah. Khutbah dia ni katanya ulama-ulama kita dan guru kita sebagai anak-anak murid dia, dia kata dia cerdas tu seminggu. Cerdas seminggu. Dia orang kafif, tak nampak. Akan tetapi berkesan, khutbah dia tu berkesan kepada umat Islam seluruh. Tapi Syekh nak katakan di sini, Syekh kata terima kasih, minta Tuhan balas baik terhadap Syekh Kaish tadi itu di atas apa yang dia mendahului bagi umat Islam. Wa ala ma hadallahu ala yadayhi min syabab, dan di atas apa yang telah menghidayah, jadi sebab hidayah di atas tangan-tangan Syekh ni beberapa orang di kalangan pemuda-pemudi. Ya khutbah ni orang jadi jerak masuk dalam hati, boleh ubah hidup dia. Nas'alullaha ayya'fu anhu. Nas'alullah, kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengampunkan bagi Syekh. Litahdithihi, kerana dia itu bercakap bil ahadithi ad-dhaifah, dengan beberapa hadis yang tak sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati la tathbut an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kita bukan kata kepada Syekh lah apa yang Syekh Mustafa tulis ni, dia buat kaji yang mari siap dah, dia ada satu kitab, dia dengar kebanyakan daripada khutbah Syekh Kaish. Kemudian waktu baiknya apa nama hadis-hadis yang bawa datang oleh Syekh Kaish buh dalam kitab, kemudian takrib tubik hukum banyak ni, katanya ulama gini terhadap hadis. Itu
orang panggil kata kritik juga, tapi kritik untuk membina. Orang tempat kita tak boleh dengar lagi kritik membina. Kerana kita ni jadi jauh lagi dengan keilmuan tu jauh lagi. Kritik membina gitu ni ya bahasa dia orang biasa kata tak pernah dengar perkara-perkara lagu ni. Lepas tu jadi mula nak kata, nak ejek, nak tuduh segala-gala. Itu kita kena sabar dengan dia. Apa kerana dia orang tak tahu. Orang tak tahu, orang baru nak tahu. Pasal dia lah. Nabi pun mari gitu juga. Nah, Nabi kita pun mari gitu juga. Dalam umat-umat dulu-dulu pun lagu tu. Ya, umat yang lagu tu. Kita kena orang panggil sabar, tahankan diri, jadi molek. Tak usah duk marahlah terhadap dia. Sebab dia tak tahu. Nak buat gana dia tak tahu. Rabbana la tu'akhizna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Doa ngah tu banyak. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Doa banyak tu. Supaya Tuhan akan tetapkan. Terutama pendakwah sunnah tak kira di mana-mana dah. Di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di mana-mana serupa. Nah, tapi insya-Allah apabila dia masuk kebenaran adalah hati dia, sebab dia itu mengaji molek, dia akan tukar orang daripada bombing ke langit atas. Tu mana tu awamun nas ni jangan kita duk buat musuh dengan dia. Nampak tu tak? Faqad aktsara minha, maka sesungguhnya dia ni banyak daripadanya. Banyak ke dia sebut hadis-hadis yang tak sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afallahu anhu. Tak apalah. Dia telah wafat gidah, kita kecek molek terhadap dia. Bukan kaipek gapo dak terhadap dia, dak. Ini orang yang kata kita, sebab tu katanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, zallatul alim, makna gelicirnya orang alim bukan tempat kita cuca. Gelicir orang alim bukan tempat kita cuca. Ning manhaj ahli sunnati wal jamaah. Gelicir nak buat kan? Ya manusia. Dia tak keluar daripada kullu bani adam khata'. Salah manusia tak keluar daripada. Akan tetapi tak boleh kita iqtida'. Tak boleh kita ambil hak dia salah tadi itu buat jadi pakas mula, tak boleh. Kita kena beki. Itu manhaj kita di dalam pengajian ahli sunnati wal jamaah, kita duduk situ. Itu dah. Tu makna kata kita faham sini, insya-Allah taala kita akan jaya dan senang dalam masalah kita nak beragama. Nas'alullah an yu'inana wa iyyahu ala taharri as-sidqi wad-difa' an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tanqiyatiha mimma laysa minha. Kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Tuhan itu beri pertolongan terhadap kita, dan dia di atas gapo? Di atas nak mencarikan kebenaran dan mempertahankan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nak membersihkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara yang bukan daripada sunnah, bukan daripada hadis Nabi, hak sabit pada Nabi. Nak Tuhan tolong kita. Pada Tuhan tolong kita, kita kena usaha belajar mustalah molek. Lagi kita akan masuk bab takhrij hadis dan ilalil hadis dan sebagainya, untuk kita jadi ini ilmu jaga hak mula-mula sekali diri kita. Kemudian apabila kita molek dah, sebar pula ilmu kepada masyarakat setelah daripada kita mengaji dan belajar. Pergi dengan cara, insya-Allah. Al-ilmu nur. Ilmu ni cahaya. Nampak tu tak? Al-jahlu zulumat. Kejahilan adalah kegelapan. Apabila mari cahaya, kegelapan dia tak boleh duduk. Cuma kalau dia nak tutup mata dia boleh buka, tapi nak tutup juga. Lepas dia sebab dia kandak. Itu makna kata man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang yang katuk pandangnya dia. Tak seh, benar-benar ada depan dia tapi dia tak seh. Tu biar. Jangan kita paksa. Orang bukan kerja kita paksa dia. Kerja kita sebar agama. Mengajar agama. Jangan berhenti. Nampak tak? Jangan berhenti. Sebab apa? Sebab kita buat innama nu'allimukum liwajhillah.
La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kita sebarkan agama kerana Allah. Tak ada nak daripada kamu itu terima kasih. Tak. In ajriya illa 'ala Allah. Apa hak balasan tu? Tuhan. Kita nanti ambil di Tuhan. Itu perkara yang kita tak hati. Semua pendakwah-pendakwah yang ikhlas, bukan kita nak dakwah atas kita ni gitu, tapi gitu cara jalannya dia. Barulah dia tu boleh buat kerja dengan cara sungguh-sungguh. Sebar sungguh-sungguh agama. Tuhan pilih. Nampak tak? Tuhan pilih. Sebab dia mujahadah kot tu. Wa nuhibu bikulli a'immatil masajid. Dan kami nak beri amaran, beri jaga bagi tiap-tiap tok imam, hei tok imam, hei tok khatib, hei tok guru, hei penceramah. Di masjid tu. Wa jumhuril wa'az. Dan orang hak ramai di kalangan penceramah tu. Wal qassasin. Dan orang hak suka royak tukar-tukar cerita. Tidak ada cerita ni qala Rasulullah. Gaduh. Nah, cerita ni kan qala Rasulullah. Sedaplah. Orang pun sedap sungguh lah orang tu mengajar. Tak ada dah kalau dia ceramah kau segitu. Tapi hadis yang dia waktu baik tu qad yakun terkadang pelesu. Ni seolah kata supaya orang gila kau orang. Gila sore kata. Orang tak adalah mana tinggal dia jadi gila sore dia. Tak gitu. Jalan tu. Hadis tak pakai apa. Kalau kecik pasal petani, hadis tak ada harga sikit pun. Sebab apa? Hadis pelesu. Tetapi berasa jelira, berasa sedap, berasa punah biasa. Sebab apa boleh berasa lagu tu? Kerana tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang sebenar daripada warasatul anbiya. Syekh kata, kami hendak beri jaga menakuti amaran bagi tiap-tiap tok-tok guru, tok-tok imam, tok-tok khatib, penceramah di masjid tu, dan jumhur dan kebanyakan daripada penceramah tu, dan tukar-tukar cerita, alla yatahaddatsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bima sahha anhu. Bahawa jangan mereka itu sebut di atas lidah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata gini dan gitu, malaikat apa yang sah sabit sungguh daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak sabit sungguh. Jangan duk royak benda hak tak sabit pada Nabi. Awak apa? Kerana Nabi benci dan Nabi minta kepada Tuhan nak bubuh dalam api orang lagu tu. Bahang di atas Nabi ni Nabi marah. Kita dusta tu bukan kok mana dak kerana nak wi orang rajin pun Nabi tak sih. Nak wi orang gemah tak sih. Nabi tak sih. Pak kalau ia tak sih kita nak wi juga. Ya marah kita. Ya marah kita, tu dia. Ya minta ke Tuhan dia buh ni akak buat ni. Ya janji sungguh. Pas sepeda Nabi hak tu, ya nyata-nyata dah. Man kadzaba alayya tu muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kita buat mudah-mudah boleh. Tak apa demo doa kita banyak tak masuk jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Nampak tu tak? Buat lagu tu gak punah. Punah tak boleh buat lah tu. Sebab tu jangan kita sebagai umat Islam, jangan kita buat lagu tu. Ambillah nasihat daripada alim ulama ni, jaga masalah hadis Nabi molek. InsyaAllah pada perjumpaan kita sekali ni sekadar tulah dulu. Ambil dua soalan malam ni. Tu. InsyaAllah kita akan masuk bab hadis hasan pula. Habis dah lah masalah hadis maudhu' ni. Banyak hadis maudhu' tu. InsyaAllah kita akan suruh orang cara ni buat tak maudhu'. Tak tajuk dia. Kata gapo-gapo mudah-mudahan kita boleh dengar balik pula di dalam pengajian kita
hak lepas daripada ni. Tu insya-Allah. Insya-Allah kita akan masuk apakah hadis hasan, adakah boleh kita berhujah dengan dia. Maka akhirnya sekadar inilah sahaja dulu pada malam ni. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal corona ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.